Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang mengikuti kelas ataupun kuliah duha berkenaan dengan tahsin Al-Quran pada pagi ini. Jadi saya perkenalkan diri saya Ustaz Azlan bin Muhammad Ali dari Keluang, Johor. InsyaAllah dalam kesempatan masa yang sangat singkat ini, lebih kurang 30 minit, saya akan menerangkan beberapa perkara berkenaan dengan ilmu Tarannum Al-Quran. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kami di Pusat Pengajian Al-Quran Al-Bayan ada memberikan berbagai pengajaran ataupun proses pembelajaran berkaitan Al-Quran, termasuk Tarannum. Dan Tarannum yang kita tumpukan di Al-Bayan ini ialah berkenaan dengan Tarannum Murattal. Soalannya ialah, apakah itu Tarannum Murattal? Tarannum Murattal sangat kita kata popular di negara kita. Dalam erti kata istilahnya Tarannum Murattal yang diartikan sebagai bacaan Al-Quran berlagu. Para imam membaca Al-Quran dengan berlagu. Kita membaca program Yasinan dengan bacaan berlagu. Jadi Tarannum Murattal ialah kadar kelajuan bacaan yang sederhana daripada perkataan tartil. Kelajuannya sederhana tetapi dia mencakupi. Jadi dalam istilah murattal ataupun tartil, kelajuannya sederhana tetapi dalam konteks kualiti bacaan tetap menjaga tajwidnya, sifat makhraj hurufnya. Jadi dalam erti kata lain, seorang imam dia tidak boleh membaca Al-Quran dengan kelajuan terlalu perlahan ataupun terlalu laju. Jadi kelajuan sederhana. Sederhana itulah yang kita namakan sebagai Tarannum Murattal. Begitu juga jikalau kita berada di rumah. Sebagai contoh, hari ini hari Jumaat, kita ingin membaca Al-Quran surah Al-Kahfi misalnya. Malam tadi setengah tempat membaca surah Yasin misalnya. Kelajuan yang biasa digunakan ialah kelajuan secara tartil, kelajuan secara sederhana. Jikalau lebih lambat, kita sebut sebagai tahqiq. Kalau lebih laju, kita sebut sebagai hadar. Jadi Tarannum itu adalah bacaan Al-Quran secara berlagu. Dan bagaimana kita boleh tahu lagu yang kita gunakan itu ialah lagu yang menepati lagu Al-Quran. Sebab lagu ada pelbagai jenis lagu dalam dunia ini, khususnya dalam dunia muzik. Jadi ulama-ulama Al-Quran telah khususnya ulama-ulama ataupun kita kata mereka yang mahir dalam ilmu tentang bacaan Al-Quran, tentang lagu Al-Quran, mereka membahagikan lagu-lagu Al-Quran itu kepada beberapa jenis. Dan di Malaysia terdapat 7 lagu yang biasa diamalkan di masjid, di surau, di pengajian, dalam musabaqah misalnya. Lagu-lagu tersebut ialah sebagai pengetahuan untuk tuan-tuan perempuan yang mengikuti live ini, ialah lagu Bayati, lagu Hijaz, Nahawan, Soba, Sika, Ras dan juga Jiharka.
InsyaAllah pada pagi ini saya akan berikan contoh beberapa bacaan berlagu tersebut. Namun begitu, sebelum kita teruskan, kita harus merenung dan juga kita memperbetulkan niat kita mempelajari taranum Al-Quran, iaitu dengan bacaan yang bagus kita akan semakin bersemangat untuk membaca Al-Quran dengan lebih banyak, dengan lebih teliti. Kemudian kita ingin mendalami dengan lebih dalam lagi, termasuklah menghayati maksud dia dan mengamalkannya. Jadi tuan-tuan, perempuan, ingin saya sentuh, jadi Al-Quran itu datang kepada kita dengan pelbagai bentuk ijaz, dengan pelbagai bentuk mukjizat. Bagi orang yang faham Al-Quran, yang tahu bahasa Arab, mereka dapat menikmati mukjizat Al-Quran itu dengan memahami maksud dia. Ada orang yang tidak faham, mungkin dia bukan orang Arab macam kita, tidak semua yang kita tahu apa yang kita baca sebenarnya, tetapi Al-Quran itu datang dengan pelbagai ijaz. Kita dengar bacaan Al-Quran walaupun kita tidak faham, mampu mendatangkan rasa tenang. Tiba-tiba kita dengar, kita tiba-tiba rasa gembira. Bila kesempatan lain kita dengar bacaan yang lain, tiba-tiba kita rasa seronok. Dan bila kita baca sendirian, kita tidak rasa lelah, tidak rasa penat untuk terus satu muka surat. Jadi, adakah kita faham? Kebanyakan kita tidak faham. Maksud saya, kita tidak mengerti apa yang kita baca sebenarnya. Tetapi kerana ijaz, Quran itu datang dengan keindahan, susun atur hurufnya, susun atur bahasanya, kemudian gaya persembahan bacaannya yang menarik. Jadi kita dapat membaca Al-Quran dengan baik, kita mendengar orang baca Quran dengan baik hingga menyentuh hati kita. Jadi timbul satu, kita kalau dalam bahasa yang mudah kita faham, macam satu percikan, satu spark percikan. Kita rasa terharu, rasa sedih. Percikan itu datang bukan daripada kita faham, datang daripada indahnya kita mendengar, kita membaca Al-Quran. Percikan itu datang membuatkan kita bersemangat untuk beralih kepada ilmu-ilmu Al-Quran yang lain pula. Kita rasa indah, apa sedapnya bacaan ini. Timbul satu kesedaran, kita akan, insya-Allah, kita akan memperbaiki lagi bacaan tajwid kita. Kita cuba memahami apa maksud bacaan itu, hingga boleh menimbulkan kesedaran, oh ini cerita syurga, cerita neraka, cerita tentang kisah-kisah para nabi, ulul azmi yang penuh kesusahan, kisah nabi yang kesukaran dalam berdakwah, namun Allah Ta'ala sentiasa bersama mereka di dalam jalan dakwah. Kisah tentang perintah menghormati ibu bapa. Jadi bacaan yang digabungkan, kita faham erti dan kita mengalunkan dengan lagu yang sesuai, lebih memberi semangat kepada kita untuk mendalami, memahami dan sudah tentu yang lebih utama mengamalkan Al-Quran. Jadi apakah dia tips-tips penting persediaan awal, pantang larang sebelum kita mempelajari taranum Al-Quran? Jadi dalam mana-mana ilmu yang berkaitan Al-Quran, sama ada ilmu taranum, ilmu qiraat, ilmu tajwid, ilmu tafsir dan sebagainya, ilmu-ilmu berkaitan Al-Quran, khususnya Al-Quran, sudah tentu yang pertama sekali ialah kita harus mempelajari adab-adab membaca Al-Quran. Jadi adab itu berada di atas sekali, adab-adab membaca Al-Quran. Kita harus bersedia dengan pakaian yang menutup aurat, berwudu, walaupun kita dalam kelas secara live, secara online. Jadi ada adab tersebut harus kita patuhi. Duduk di tempat yang sesuai, Al-Quran tidak letakkan di lantai,
Jadi kita bebaskan telinga kita daripada suara-suara TV, radio dan sebagainya. Kita khususkan dalam majlis Al-Quran, kita khususkan untuk Al-Quran sahaja. Jadi itu yang paling mustahak. Selain itu, tentang diri kita, insya-Allah pada kelas yang mendatang saya akan terangkan step demi step bagaimana seorang pelajar itu daripada zero, daripada tidak tahu apa-apa lagu, dia boleh kenal satu lagu demi satu lagu dengan beberapa kaedah. Dengan ada pelbagai kaedah, saya akan terangkan beberapa kaedah. Dia membaca Al-Quran berlagu, tapi dia tidak tahu lagu apa yang dia bawa. Selalu begitu, ya. Jadi antara, mungkin saya boleh selipkan sedikit info di sini. Sebagai contoh, kita semasa takbir hari raya yang lepas di Malaysia, kita kebanyakannya membawa takbir raya dengan lagu Jiharkah. Kita bawa takbir hari raya dengan lagu Jiharkah. Jadi kalau dalam topik bagaimana kita nak, apakah tips untuk kita mudah mempelajari Taranum Al-Quran, jadi antaranya ialah kita kena tahu lagu yang biasa di sekitar kita ini lagu apa. Sebagai contoh, takbir hari raya lagu Jiharkah. Allahu Akbar kabira, itu adalah angin, lagu Jiharkah. Kita akan, dalam kelas yang seterusnya, kita akan belajar bagaimana kita transfer lagu tersebut dalam bacaan yang biasa kita dengar ke dalam bacaan Al-Quran kita. Allahu Akbar kabira, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan ikuti beberapa step. Kita, dalam kaedah yang saya akan jalankan, kita ada beberapa step supaya mungkin selepas kelas ini selesai, tuan-tuan lupa bagaimana nak memulakan sesuatu lagu. Jadi dengan kita mempelajari langkah demi langkah, kalau lupa, ingat balik apa kunci sesuatu lagu itu. Contoh, kalau Jiharkah, saya letakkan kuncinya ialah pada takbir hari raya. Jadi di Malaysia, takbir hari raya ada yang menggunakan lagu Jiharkah, ada yang menggunakan lagu Sika. Namun lagu Sika di Malaysia ini kita lebih cenderung, lebih hampir dengan kalau kita dah dekat dengan Maulid Nabi, kita akan baca apa, tuan-tuan, perempuan sekalian? Kita akan baca Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Jadi itulah angin ataupun itu adalah bentuk lagu Sika. Jadi kalau Jiharkah, takbir hari raya, kalau Sika, Tala'al badru alaina, setiap kali kita ingin refresh, kita cuba mengingatkan semula lagu-lagu tersebut, kita boleh pergi kepada sifir-sifir ataupun kunci-kunci untuk kita mengingati bagaimana lagu itu bermula. Dalam kaedah yang akan saya gunakan pada pertemuan mendatang nanti, saya ingin sebut kaedah yang saya gunakan. Yang pertama sekali, kita akan menumpukan bagaimana permulaan lagu itu bermula dan bagaimana lagu itu berakhir. Jadi andainya tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat, saudara-saudari yang mengikuti live ini ada mendengar tilawah Al-Quran ataupun bacaan dalam YouTube, langkah pertama yang tuan-tuan perempuan perlu lakukan ialah
cuba tiru ataupun ikuti bagaimana lagu itu bermula, bagaimana lagu itu berakhir. Antara dua ni mana lebih penting? Bagaimana lagu itu bermula dan kemudian bagaimana lagu itu berakhir. Jadi ayat itu mungkin panjang, mungkin 2 baris, 3 baris, ataupun satu qita'ah, satu potongan bacaan itu setengah baris, ataupun 1 baris, satu potongan qita'ah. Jadi banyak nak kena hafal dia punya lantunan, bentuk lagu. Jadi langkah yang perlu tuan-tuan puan lakukan ialah bagaimana lagu itu bermula dan bagaimana lagu itu berakhir. Jadi tengah-tengah dia bagaimana Ustaz? Tengah-tengah kita dah mula akhir, tengah-tengah kemudian. Tapi perlu saya ingatkan kepada diri saya dan juga tuan-tuan, tajwid tetap tajwid, ya. Tajwid tetap tajwid. Jadi kita tak nak. Jadi sebab itu kita tak nak mereka yang mempelajari taranum ini mengabaikan tajwid. Sebab itu dalam kelas saya kita sebut tahsin Al-Quran secara taranum murattal. Kita taranum murattal, dalam masa yang sama kita menjaga hukum hakam tajwid kita. Kita bertaranum secara murattal, dalam masa yang sama kita tidak mengabaikan hukum hakam tajwid kita. Jadi memang terdapat kaedah pantas untuk kita mempelajari taranum Al-Quran ini, tetapi tidaklah janganlah tuan-tuan bila saya sebut kaedah pantas mempelajari taranum, tuan-tuan membayangkan kaedah pantas ini satu masa yang sangat singkat. Singkat tu maksudnya belajar pagi, kemudian dah tak payah belajar lagi, dah boleh tuan-tuan perempuan terus lekat, ataupun dah boleh bawa lagu tersebut dalam bacaan harian. Tuan-tuan perempuan sekalian, jangan anggap begitu. Maksudnya untuk kita mengenali sesuatu lagu itu memang mudah, tetapi untuk kita mahirkan lagu tersebut memang memerlukan ulangan. Tuan-tuan perempuan kena sentiasa ulang, kerana sesetengah lagu itu bagi peringkat permulaan, peringkat beginner, akan berlaku kekeliruan, terutamanya bila kita dah mula mempelajari lagu yang ketiga, keempat. Lagu pertama kita belajar, okey, biasanya lagu yang pertama dipelajari akan kekal lebih lama. Bila masuk lagu yang kedua, dia mula bandingkan apa perbezaan antara dua lagu ini. Sebagai contoh, jikalau Bismillahirrahmanirrahim kita bawa dengan dua lagu, sebagai contoh lagu Jiharka dan juga lagu Sikah tadi kita sebut. Sebagai contoh, kalau lagu Jiharka sekali imbas mungkin nampak macam sama. Bismillah, itu adalah lantunan seorang membaca Quran itu, dia ingin membawa jiharkah. Bismillah, ini keadaan saya, tuan-tuan. Mungkin kalau ustazah lain, mereka membawa lagu jiharkah dengan bentuk yang berbeza. Memang banyak bentuk boleh dibawa lagu-lagu ini, tapi cara saya, style untuk kita membawa dalam bentuk murattal, saya suka dengan bentuk begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seorang imam, Allahu Akbar, Bismillah. Ini adalah bentuk jiharkah. Kalau dia nak bawa lagu Sikah misalnya, tadi kita sebut ada 7 lagu, saya sentuh 2 sahaja secara umum pada pertemuan kita yang sangat singkat pada pagi ini. Bentuknya berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dah angin lagu Sikah. Allahu Akbar,
Bismillahirrahmanirrahim. Cuba bezakan antara bismillah jiharka dan juga bismillah sika. Bismillah jiharka, bismillah. Jadi pengamatan yang saya pinta daripada tuan-tuan perempuan sekalian, perhati betul-betul bagaimana lagu itu bermula. Bismillah, bismillah, yang berbeza. Jadi tuan-tuan, untuk tuan-tuan kenal, tuan-tuan dah kenal. Jiharka, takbir hari raya, sika, tona'al badru alaina, tuan-tuan perempuan dah kenal. Tetapi nak bawa dalam kehidupan kita, nak baca Yasin, surah Al-Kahfi, nanti nak tidur malam, nak baca surah Al-Mulk dengan surah As-Sajdah, nak pindah dalam kehidupan kita, perlu latihan untuk kita boleh bezakan. Jadi mungkin dalam kesempatan ini tiada soal dan jawab. Mungkin dia bertanya, boleh tak lagu ni bercampur? Tentu sekali boleh. Boleh tak saya bawa dengan bentuk lain tapi dalam lagu yang sama? Tentu sekali boleh. Cuma dalam kelas saya akan gunakan kaedah yang biasa saya ajar, saya tunjukkan kepada pelajar-pelajar pelajar saya, iaitu ada beberapa kita kesempatan yang akan datang, ya, insya-Allah saya akan tunjukkan bagaimana kita nak memahirkan tentang harakat lagu dalam taranum murattal, dan kita nak mengeksploitasi lah, kita kata, kita nak memperbagaikan tabakat suara kita. Bila kita nak tinggi, bila kita nak sederhana, bila kita nak rendah, supaya dia lebih indah. Jadi sebagai contoh, lagu yang biasa kita dengar dalam bacaan imam dekat Malaysia ini, mungkin lagu yang kalau pada pengamatan saya yang paling popular, mereka biasa bawa lagu Hijaz dan juga lagu Nahawan. Jadi sebagai contoh, kalau para imam-imam yang kita kata di kawasan saya lah, di tempat saya di Keluang ataupun di Batu Pahat, mereka kalau membawa lagu dalam bacaan Al-Fatihah misalnya, mereka gemar membawa lagu Hijaz. Jadi lagu Hijaz dalam bentuk yang lain, saya sekadar nak bagi pengenalan pada tuan-tuan. Kebiasaan yang kita dengar, kita biasa dengar lagu ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini sebagai contoh lagu yang biasa kita dengar, tetapi kita mungkin tak tahu ini lagu apa. Jadi soalan yang mungkin datang, jadi mungkinlah kenapa kita kena tahu lagu ini lagu apa? Sebab tuan-tuan, perempuan, kita tak nak kita dipengaruhi lagu. Kita nak kita yang mengawal lagu tersebut. Apa maksud saya? Kita tak nak kita baca, tuan nak baca lagu apa ni? Ikutlah mana yang saya tersebut, itulah saya baca. Ataupun kita dah selesai satu bacaan kita, tuan baca lagu apa ni? Saya pun tak tahu saya baca lagu apa, saya ikut je lah mana yang saya tersebut. Kita tak nak begitu. Kita nak kita boleh mengawal dan mempersembahkan lagu yang kita bersedia dengan lagu tersebut. Bukan datang mana yang datang je lah, tidak. Jadi kalau kita nak bawa lagu, suasana lagu, kita nak bawa lagu dalam bentuk syahdu, kita boleh
bawa dengan syahdu supaya jemaah kita khusyuk, supaya jemaah kita dapat menghayati. Namun tujuan utamanya semata-mata adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk dalam solat untuk mencari keredaan Allah taala. Baca dengan baik mencari keredaan Allah taala. Jemaah suka datang masjid kerana bacaan kita bagus. Kita bukan nak dia suka bacaan kita, tetapi mudah-mudahan berkat bacaan yang bagus Allah taala kurniakan rahmat, jemaah pun suka, dapat menimbulkan kesukaan dalam diri jemaah datang ke masjid, dan mereka pun suka ingin memperbaiki bacaan mereka. Ini bukankah ini mencari keredaan Allah Ta'ala juga? Jadi kita sudah sampai ke penghujungnya. Namun begitu ada beberapa perkara yang harus saya sentuh sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Audio Kuliah yang sudi menerima saya bersama-sama, mungkin dalam banyak-banyak kuliah di dalam AK, di dalam Audio Kuliah. Mungkin tidak banyak ataupun julung-julung kalinya dimasukkan kuliah Taranum Murattal ini. Jadi bagaimana saya nyatakan tadi, kita mempelajari Taranum Murattal adalah supaya kita semakin seronok membaca Al-Quran, dan niat kita untuk memperbaiki bacaan kita. Sebab apa tuan-tuan? Kita membaca Quran ini harus baca dengan bacaan yang sebaik mungkin, semirip mungkin dengan bacaan yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tuntutan syarak kepada kita. Kita berdasarkan tahap keupayaan kita, kemampuan kita mencari guru, kemampuan kita untuk mempelajari, keupayaan kita untuk hadir dalam majlis ilmu berkaitan Al-Quran ini, kita ingin bacaan kita bagus. Sebab darjat orang yang ada kesempatan tetapi tidak menggunakan kesempatan tersebut mempelajari Al-Quran, berbanding dengan orang yang ada kesempatan menggunakan kesempatan itu untuk mempelajari Al-Quran, darjat mereka berbeza di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukannya sejauh mana kita memuliakan Al-Quran dengan cara bacaan yang betul, kemudian kita mengamalkan kehidupan kita, kemudian kita bawa diri kita ke dalam masyarakat, ke dalam kelompok masyarakat, kita berinteraksi dengan haiwan, tumbuhan, kita belajar Quran dengan menzalimi haiwan, dalam kehidupan kita tidak menzalimi haiwan, kita dalam Quran kita baca berkasih sayang sesama manusia, kita dalam kehidupan kita praktikkan. Ini adalah kita kata step demi step ataupun proses demi proses. Tetapi percikan itu datang dari mana untuk kita betul-betul mendekati Al-Quran, kita betul-betul mendekati Al-Quran. Jadi manusia ini ada kalanya dia suka menyimpan Quran kat rumah. Golongan yang lebih baik, dia suka membaca Al-Quran. Golongan ketiga, dia suka memperbaiki bacaan dia. Golongan seterusnya, dia suka mendalami, memahami Al-Quran, pergi kelas tafsir, tadabbur sebagainya. Tetapi matlamat akhir ialah mereka suka ataupun mengamalkan isi kandungan Al-Quran, roh Al-Quran itu dalam kehidupan dia. Jadi dan kita setiap step itu kita sangat-sangat kita hormati orang yang berada di step masing-masing. Keupayaan berbeza. Ada orang masih lagi merangka mengenal huruf, ada orang dia suka dengan kelas tajwid, ada orang dia suka dengan kelas taranum, ada orang dia suka dengan kelas tafsir dan sebagainya. Tetapi matlamat mereka dengan adalah sama. Akhirnya mereka ingin, mudah-mudahan mereka ingin mengamalkan isi Al-Quran itu tersebut. Jadi kembali kepada mukadimah tadi sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini.
Dan suka saya sebutkan, saya sebenarnya dibantu oleh sahabat saya, saudara Azizan, dalam pada pagi ini, murid saya. Jadi saya sangat berbangga dengan beliau. Saya ingin menyebut nama beliau di sini kerana beliau merupakan saudara baru kita. Dia belajar daripada bawah hingga sekarang, daripada mengenal huruf hingga sekarang dia sudah boleh membaca Al-Quran dengan baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meramaikan lagi saudara-saudara yang belum masuk Islam menjadi saudara kita yang masuk ke dalam agama Islam dan benar-benar menjalankan perintah agama, termasuklah mendekati, memuliakan Al-Quran, memahirkan diri dengan Al-Quran. Jadi itulah saja mukadimah pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah jikalau Allah Ta'ala izinkan, kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang mendatang. Saya akhiri pertemuan kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.